Kawan baik saya sendiri, Raisa, dan saya dibimbing oleh supaya direct Fatin dan Farhan dan dipantau oleh kita punya super mentor Abang Harun dan Kak Muni. So, kenalkan speaker yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ana Aziz. Saya baru masuk ke bisnes yang unik dan hebat ni oleh kawan baik saya, Kasih Mira. So saya masuk ni dulu, saya dibimbing rapatlah dengan kita punya supplier direct, Fatin dan Pak An, dan dipantau hebatlah oleh kita punya super mentor Abang Harun dan Kak Murni. Okay, so tadi diperkenalkan kita orang ni kononnya luar biasa lah katanya kan Ana. Dicapai pin emerald dalam Laksana Year. Selalu orang cakap apalah amalan dia. So kita tanya apalah amalan Ana sebenarnya kan boleh capai? Amalan Okay. So basically sebenarnya apa yang I nak share, benda yang penting lah dalam bisnes. Sebab itu apa yang I buat bila first I masuk ke bisnes MOE. First kali kita kena ada matlamat. So semua orang yang ada kat sini nak buat bisnes, you ada matlamat tak? Betul ke ada matlamat? Okay, so bagus kalau ada. Tapi matlamat tu dia sebenarnya dia betul-betul besar dan sangat-sangat jelas. So macam saya lah, bila saya masuk, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu kan. Macam saya sebelum ni ada bisnes lain, saya ada mengalami orang kata ada kejatuhan dan sebagainya. Jadi bila saya masuk ke dalam bisnes ni, saya punya matlamat tu saya boleh kata sangat jelas. Saya nak bina balik saya punya income yang saya hilang. Jadi itu adalah benda yang penting lah untuk kita set daripada awal. So sama juga dengan you all, bila you all masuk ke dalam bisnes ni, mungkin tak semua orang macam saya ada matlamat yang jelas, memang nak duit. Mungkin ada orang masuk ke dalam bisnes ni semata-mata untuk bantu orang lain lebih sihat. Betul tak? Mungkin ada antara you all yang macam tu. Tapi untuk saya memang memerlukan duit untuk keluarga saya. Jadi matlamat saya tu, saya set dengan begitu jelas. Dan apa yang lagi penting adalah bila saya ada matlamat, contohlah bila saya masuk, saya cakap okay, saya nak masuk buat MOA ni, saya nak saya punya income paling cepat. Dan orang kata macam ni, saya set matlamat saya, okay, saya cakap dengan Abang Harun lah masa tu kan, saya nak saya punya income boleh dapat at least 20,000 dalam masa paling cepat. Boleh tak macam tu? So, lagi satu pentingnya, kita dah ada matlamat dan lagi satu, kita kena merujuk. Betul tak, Kristen? So, kenapa kita kena merujuk tu, Kristen? Kita kena merujuk sebab orang kita masuk dalam bisnes ni, contoh macam Ana cakap tadi, saya nak 20,000 dalam masa yang paling cepat. Paling cepat tu kita kena tahu apa yang realistik kat dalam bisnes MWay. Contoh bisnes saya mungkin 20,000 boleh capai dalam masa 3 tahun, 2 tahun, tapi kat MWay macam mana? Realistik tak kita punya matlamat tu? So dekat situ nampaklah keperluan bila kita dah ada matlamat, kita kena declare. Sendiri datang pada upline kita untuk cakap, saya nak income sekian dalam masa sekian. Okey tak? Possible tak? Dan dia akan terus jawab possible dan akan list down kita punya aktiviti yang bersesuaian untuk kita capai matlamat yang kita sendiri tetapkan tadi. Betul tak? Betul. So sekarang, kalau kat sini, siapa tadi cakap semua ada matlamat? Ada matlamat angkat tangan? Siapa yang, okey turun tangan, terima kasih. Siapa yang tak pernah declare matlamat dia pada upline dia? Simpan sorang-sorang. Segan. Sebab saya pernah jumpa ada downline yang dia cakap seganlah nak cakap matlamat sebab takut usaha nanti tak macam tak sejajar lah, cakap tak cuba bikin, dia cakap kan. Tapi itu soalan yang kedua. Yang first kali we have to declare. Okay, so bila Ana declare, apa yang Abang Harun cakap selepas tu? Okay, so bila kita dah tahu apa matlamat kita, saya ingat juga pesanan kita punya Diamond Karti kan. Cakap bila kita ada matlamat, kita jangan simpan seorang-seorang. Kita memang kena share, especially pada kita punya upline and kita punya mentor. Dan ingat tak, Abang Harun selalu cakap, bila kita declare matlamat kita, bila kita betul-betul nak, baru bantuan akan datang. So apa yang kita dapat bila kita dah declare, kita tahu matlamat kita, tu matlamat tu sangat penting tau korang. Okay, I nak cakap sikit lah pasal matlamat ni. Matlamat semua orang boleh ada matlamat, tapi adakah ia cukup besar sehingga dia boleh membantu kita melupakan segala halangan kita? Contoh yang bagi saya nak ulas sikit lah pasal matlamat ni. Macam contoh saya, bagi contoh saya lah kan. Okay, kalau saya punya matlamat adalah saya nak dapat income supaya saya boleh orang kata menjalani kehidupan harian saya macam biasa, macam sebelum ni, cukup makan, boleh sekolahkan anak-anak dan sebagainya. Bila saya rasa saya macam tak berapa berjaya dalam bisnes ni, contohnya kita biasa kan mengalami rejection, betul tak? Betul. You all contact kawan ni blue tick, ajak datang, dah tunggu excited gila tak sampai. So benda-benda tu akan efek emosi kita, betul tak? Betul. Kita akan rasa macam, Fras gila aku dah cuba dah. Mungkin ada yang kat sini sebulan 2 bulan buat tak dapat.
Tapi apa yang akan membantu kita come back stronger ialah matlamat kita tadi. Contohlah macam saya, tipulah saya tak ada rejection langsung, betul tak? Saya ada rejection yang sangat banyak masa awal-awal. Belum campur lagi kena kecam tau. Tapi benda tu apa yang buat saya kata macam lantaklah aku akan buat juga sebab aku perlukan benda ni. Itu adalah matlamat saya. Saya nak juga, saya cakap saya nak 20,000, saya buat gila-gila, saya tak kisah apa orang cakap. Saya buat juga walaupun orang reject saya ke apa pun. Itu pentingnya tadi merujuk tu sebab Abang Harun akan bantu saya, upline saya akan bantu saya macam mana saya nak jalan seterusnya. Sebab hanya dengan kita hanya dengan kita merujuk, kita tahu jalan seterusnya apa yang kita nak ambil. So tadi dengan matlamat yang saya dah set tadi, saya kisah tak apa orang nak cakap? Tak. Saya dah tak kisah tahu kalau orang reject saya ke apa sebab saya fokus saya hanya satu, matlamat aku. Aku memang nak duit ni, aku memang nak sekolahkan anak aku memang nak makan macam ni, aku nak whatever. So matlamat tu adalah benda yang kurang balik ni. Mungkin siapa yang tak pernah declare, siapa yang tak pernah ada matlamat yang jelas dan besar, you all set betul-betul dan you all pandang matlamat tu di mana bila you all ada rejection, you all ingat balik matlamat tu, you all akan come back tak? Kalau matlamat tu you all dah set tapi bila korang down, kena reject dengan prospek, kawan tak datang dan sebagainya, bila you try to remember the matlamat, benda tu tak helps you, matlamat you all tak cukup besar. Boleh? So balik ni korang boleh tak set matlamat? Okay? So tadi Kester ni jawab baru nak jawab so Kester cakap tadi apa yang saya dapat, itulah saya cakap tadi. Bila kita dah ada matlamat yang jelas, kita tahu apa yang kita nak buat, kita betul-betul nak, masa itulah bantuan tu datang. Mula saya pun tak boleh nak relate. Apa maksud dia bantuan datang? Bantuan tu maksudnya bila kita pergi dekat mentor, kita punya prospek ke apa, kita punya upline dan mentor tu tak orang kata akan tolong kita pun all out lah sebab dia tahu kita betul-betul nak, betul tak? Tapi contohlah kita ni buat pun main-main, kadang datang kelas, kadang tak datang kelas, lepas tu tiba-tiba rasa macam ada prospek besar gila ni, pergi kat upline kita, agak-agak upline kita nak bantu kita gila-gila tak? Taklah kan, dia mesti nak fokus dengan orang yang lebih gila-gila nak buat. So itulah pentingnya kita ada matlamat dan kita rujuk balik kepada mentor kita, upline kita, untuk kita tahu what is the next step to take in the business. Okay, so cerita pasal merujuk, dia ada banyak step-step yang nak merujuk lah. First kali bila kita set, kita sendiri join, kita dah rujuk kita punya matlamat yang kita set tadi. Tu rujukan yang pertama, realistik ke tak, bila nak dapat, dan biasanya apa yang akan bagi macam roadmap lah. Apa yang awak kena dapat bulan ni, supaya akhirnya nanti akan capai matlamat yang kita nak. Rujukan yang kedua, bila kita start approach orang. Bila kita start nak close orang, kita dapat rejection macam Ana cakap kan. Betul, kita tak boleh down, tapi kita kena belajar dari setiap rejection yang kita dapat tu, kenapa sebenarnya kita kena reject. Kan? Kita tunjuklah, kita cakap balik pada kita punya upline ataupun mentor, macam mana Abang Harun ni, contohlah saya selalu dengan Abang Harun kan. So contoh saya selalu dengan Abang Harun. So kalau korang refer lah kepada upline ataupun mungkin Abang Harun juga. So soalan ni macam, Abang Harun, saya dah cakap dengan orang ni, lepas tu dia jawab macam ni. Kan, mungkin kita dah terlepas pun peluang tu, tapi tak apa, untuk seterusnya bila kita approach orang, kita dah lebih pandai. Kan? Jadi bila diutarakan soalan ataupun rejection yang sama daripada orang yang kita approach, kita dah tahu dah, oh hari tu patutnya jawab macam ni. So kita akan nampak improvement dalam kita punya closing rate lah. So tu rujukan yang kedua. Rujukan yang ketiga adalah aktiviti kita sendiri. Okay, kalau contohnya waktu awal-awal kita orang masuk, kita orang nampak dua benda. Emerald income bulanan dalam lingkungan 20,000, bonus tahunan 200,000. So itu yang kita orang nak. Bila kita orang nak pergi ke Emerald, Abang Harun cakap requirement lah untuk pergi ke Emerald. So apa requirement untuk pergi ke Emerald? 3 orang platinum. Melahirkan 3 platinum. Untuk nak lahirkan 3 platinum, kita kena rekrut berapa orang? 3 orang je kah? Tak. So kita kena rekrut ramai lebih lagi lah daripada 3 orang tu. So bila kita dah rekrut orang, apa yang kita kena buat? Apa yang sama lah. Kita declare matlamat kita pada upline kita, kita akan duplicate benda yang sama. Kita akan expect downline kita untuk declare juga. Kalau diorang tak biasa dengan aktiviti-aktiviti declare ke apa, kita lah yang kena mendorongkan lah. Tanya, kenapa awak nak buat bisnes ni? Jadi biasanya Abang Harun akan guide kita dengan 3 soalan kan Nana? Untuk kita tanya matlamat tu, apa 3 soalan tu? Soalan tu salah satu yang berapa banyak awak nak tu? Salah satunya yang income, nak berapa income, berapa banyak masa yang you all sanggup letaklah untuk this business.
Yang kedua, soalan yang ketiga tu berapa banyak masa. Soalan yang kedua adalah bila awak nak income tu. So kita biasakan diri kita untuk tanya soalan tu. Sebab pernah je saya jumpa orang yang dia punya downline dah 6 bulan, dah setahun semua kan. Saya tanya, kenapa awak buat bisnes Amway ni, awak nak income berapa? Orang tu tak tahu, upline dia lagi tak tahu. So macam mana kita nak bantu? Kita tanya bukan sibuk tau, bukan menyibuk. Tanya tu lebih kepada nak bantu. Kalau contoh saya tanya, puan income nak berapa? Dia nak RM500. Saya bantu cara macam mana orang nak capai RM500. Saya tanya orang yang kedua, dia kata income dia nak RM10,000. Saya sediakan aktiviti untuk macam mana nak capai RM10,000. Okey, jadi dekat situ kita rujuk juga ke benda yang keempat adalah untuk fokus kepada orang yang tepat. Siapa orang yang kita patut fokus dan siapa orang yang kita kurang sedikit fokus. Bukan pinggirkan kanan-kanan, tapi kita kurang sedikit fokus. Macam mana kita nak fikir orang yang kita perlu fokus atau tak? Saya bagi contoh. Saya rekrut 6 orang. 3 orang yang pertama, dia kata dia datang declare matlamat nak RM10,000 income. So lebih kurang 21% platinum income lah. 3 orang yang kedua, dia kata dia nak income 500 sahajalah. Dia kata dia nak tolong-tolong beli barang-barang dia saja-saja. So untuk antara 3-6 orang ni, siapa 3 orang yang saya perlu fokus yang akan membawa saya kepada matlamat saya? Yang RM10,000 tu lah, 3 orang yang RM10,000 tu. Jadi dekat situlah 80% masa kita letakkan kepada orang yang nak mencapai matlamat, yang mana matlamat diorang akan membawa kita kepada matlamat kita. Faham tak ayat tu? Faham. Faham kan? Faham. So 3 orang yang kedua tu, adakah patut kita lupakan blog dia dan tak payah jawab mesej dia? Tak. Tak. Jadi untuk orang yang nak income dia punya matlamat mungkin kurang sedikit, secara lumrah dia memang punya aktiviti dia memang akan mengambil masa yang kurang pun daripada kita. So tak ada pun persoalan kita tak layan dia ke apa semua. So kat situlah masuk dalam kategori 20%. Faham? Faham. Jadi kat sini kita boleh conclude lah Kak Ana kan, macam mana kami berdua mencapai PIN Emerald dalam masa 1 tahun. Macam mana? Gila lah. Macam mana? Dah conclude kan? Apa amalan kita? Amalan kita. So amalan kita tadi, apa tadi? Nombor 1 apa? Matlamat. So matlamat tu bukan matlamat je tau. Semua orang ada matlamat je sebenarnya. Oh, matlamat saya nak dapat pergi bercuti pergi Bali. Contoh kan, matlamat juga. Betul tak? Buat Amway ni nak ada extra income pergi travel. Semua tu adalah matlamat. Tapi apa yang penting tadi, I cakap matlamat tu mesti cukup besar, cukup kuat sampai ia dapat hilangkan halangan apa pun yang you all lalui. Dan lagi satu tu merujuk poin yang Kirsten cakap tadi, sangat-sangat penting sebab I believe that dengan adanya mentor, adanya upline dan dengan rajinnya kita selalu merujuk tu, dia mempercepatkan proses. So tu tadi ada yang Kirsten dah explain tadi lah. Sebab pada I pun, kalau I tak merujuk tu, contohlah you all sentiasa ada prospek, you all ada sentiasa ABO baru kan, kita pun rasa macam oh ini data paling bagus dah ni, kita pun bagi attention, kita bagi tenaga kita dan sebagainya. Tapi dia adalah orang yang bukan betul untuk kita bagi attention lah. So akhirnya kita buang masa dan tak ada result. Tapi dengan merujuk tu tadi, saya dapat mempercepatkan proses di mana siapa yang saya kena fokus gila-gila supaya tadi macam Kirsten cakap kan, Emerald berapa platinum saya nak lahirkan? 3. So dengan tu saya dapat fokus dekat 3 orang ni gila-gila sampailah saya boleh capai matlamat saya dan capai tadi income yang saya nak tu lah. Okay, so tadi apa lagi satu nak tambah Ada Kirsten tambah? Saya nak bagi conclusion yang akhir sekali, kenapa kita kena selalu rujuk supaya kita tahu sebenarnya apa cara kita nak bantu downline kita. Takkanlah semua satu studio FC ni berpuluh-puluh ribu kita nak suruh jumpa Abang Harun kan, dia pun tak ada masa dah nanti kan. So kita kena belajar macam mana cara Abang Harun menilai orang. Kadang-kadang kita rasa macam Abang Harun ni ada ilmu hitam ke kan, bawa orang tak payah kan, sebab dia dah pandai baca lenggok bahasa. So selepas setahun lebih sebenarnya saya dengan Ana, kami percaya kami pun mungkin tak sampai tahap tu, tapi dah tahu sedikit lenggok bahasa bila orang dengar kita punya BOT, macam mana respon dia, orang tu berminat ke tak, berbaloi fokus ke tidak, dan orang yang mana ada attitude yang betul. Sebab dekat Studio FC kita menekankan yang pertama attitude, yang kedua leadership, barulah kita akan wujudkan organisation yang kuat dan akhirnya kita akan dapat volume. Nak jadi emerald ke, nak jadi diamond ke, semua pun possible. So saya harap dengan tips kami berdua dapat bantu anda. Akhirnya dengan tips 1 juta, banyak tips pun, kalau tindakan tu tak ada daripada anda, takkan ke mana. So kita kena setkan matlamat kita sekarang dan terus
Bertindak. Okay, so last saya tambah, mungkin ada antara you all yang ada rasa macam kenapa outline aku tak bagi attention kat aku, kenapa rasa terpinggir Kadang kita orang selalu ada isu yang benda macam tu lah kita orang bincangkan, tapi korang kena take it positively. Contohlah you all ada rasa macam tu, maknanya apa? You all sendiri betul-betul belum betul-betul nak. Sebab tadi mentor pasal apa? Kalau you all betul-betul nak, baru bantuan akan datang. So sekiranya anda rasa anda tergolong yang macam alah patutlah aku tak layan sebab aku ni whatever kan. So sebenarnya benda tu adalah you all yang tak tunjuk betul-betul, you all betul-betul nak, you all punya matlamat tu. So daripada sekarang macam tadi lah kita conclude kan, kena ada matlamat. Alright? Okay. Ada soalan. Dia suruh stop. Sebulan sepaling tinggi saya rasa dalam lingkungan 26,000. Sampai lebih kurang 26,000. Bonus tahunan dalam sistem saya sekarang ada 153,000. Saya setakat ni 147,000. Okey, terima kasih. Thank you.